dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto tuan-tuan puan-puan. Okey, so hari ni saya nak bawa satu tajuk yang saya kira amat penting. Dan benda ni banyak berlaku di kalangan investor-investor yang baru dan juga investor-investor yang suka untuk membeli coin-coin yang baru launch, especially saya nampak dekat Binance Launchpad. Okay? Namun masalah dia, ramai yang saya nampak, ini based on apa yang saya nampak, pemerhatian saya lah, ramai orang-orang kita dia beli pada harga yang tinggi, ataupun orang kata beli di pucuk, and then end up mereka terpaksa hodl ataupun hold token yang dibeli sebab takut bila jual mereka akan loss. Ada juga yang rasa macam alamak, memang dia dah takut, dia rasa tak lego, dia jual token tu and dia mengalami kerugian. Okay? Sebenarnya token-token baru launch ni dia ada risiko dia yang tersendiri. Dia ada risiko dia di mana harga boleh naik dengan mendadak, lepas tu dia drop dengan mendadak. Kadang-kadang dia bukan masalah token tu adalah shitcoin, scam coin, bukan. Kadang-kadang projek tu ada fundamental yang sangat bagus, tetapi kenaikan dan penurunan yang mendadak tu boleh berlaku. Okey? Sebab apa? Sebab satu perkataan iaitu tokenomics. Tokenomics ni adalah antara satu aspek yang penting yang mana saya nampak ramai yang terlepas pandang. Jadi inilah strategi yang saya nak share dekat tuan-tuan puan-puan, sebab kalau tuan-tuan puan-puan tahu strategi ni, memang boleh mengelakkan tuan-tuan puan-puan terciduk di pucuk. That's the purpose saya nak buat video ni, sebab saya nampak ramai yang tak tahu, ramai tengok tengok hype. Orang beli dan dia rasa dia adalah antara orang yang terawal beli token tu. Tapi hakikatnya tak, dia dah terlambat beli and dia mengalami kerugian lah. Walaupun dia beli pada hari launching, boleh jadi tuan-tuan puan-puan bukan beli pada waktu yang awal, waktu yang lambat sebenarnya. Okay, first of all saya just nak share lah beberapa pemerhatian saya. Contoh paling recently adalah Autometa Network. So Autometa Network ni kalau tengok dekat sini, dia launch sekitar 0.04 sen USD dan dia pergi hampir 4.5 USD. Lepas tu dia drop. So sekarang sampai dekat 97 sen, something like that lah. Okay, so adakah dia boleh pergi balik dekat 4.2? Mungkin boleh berlaku dan mungkin juga tidak. Itulah risiko dia. Jadi selalunya token-token baru, kalau macam saya akan ambil profit on that same day. Kalau saya decide saya nak masuk, saya akan ambil profit on that same day, sebab saya tak tahu bila dia boleh naik balik. Mungkin dia boleh naik balik dalam masa terdekat. Mungkin dia akan ambil masa bertahun-tahun. Mungkin projek ni tidak akan scale up lagi. Dan memang kita tak boleh dapat balik price lah. Contoh kalau kita beli dekat harga $3 ke $2 ke kan. So ataupun $4, itu paling menyedihkan. So that's why saya nak buat, saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan tokenomics ni, macam mana tuan-tuan puan-puan boleh tackle masalah ni. So next time bila tuan-tuan puan-puan masuk, tuan-tuan puan-puan dah ada aim, dah ada target dah. Okay, bila reach this price saya keluar. Ataupun kalau sebelum masuk dah pergi that particular price, jangan masuk langsung. So itu dia punya aim saya lah untuk buat video ni. Okay, so ni saya just tunjuk lah Autometa. Sebelum ni pernah Refinable dan sebagainya. So selalunya apa yang berlaku adalah bila orang beli dekat sini, lepas tu dia drop dengan banyak, ramai kata ni scam, ini diorang tipu. Sebenarnya tak, diorang tak tipu. Diorang dah design tokenomics macam ni, cuma kita yang tak tahu. Macam Autometa ni fundamental dia bagus, cuma tokenomics dia lah, tokenomics dia. So kenapa saya kata tokenomics dia ada isu sedikit? Tak adalah isu besar, tapi kalau tak tengok betul-betul memang boleh jadi isu besar. Okay,
Yang pertama, dia punya tokenomics ni dia tak share dekat Binance Launchpad. Dekat Launchpad dia tak share the full tokenomics. Even sampai sekarang saya tak nampak full tokenomics dia. Yang ada allocation. So kalau tuan-tuan perempuan tengok allocation yang dia bagi ni, okey, dekat launch pool ni, okey, ni warna biru ni lah, berapa persen 4%. Jadi sebelum launch pool dia dah jual dekat partner and advisor 5%, seed sale 5%, strategic sale 6%. So 6 tambah 5 11 tambah, so 16% orang dah ada dah. So by the time and then 4% tu, lepas tu tambah 4% pula kan. So lepas launch pool ni lah baru dia buka listing dekat Binance. Jadi around 20, kalau tambah launch pool sekali around 20% ada peluang untuk menjual dulu. So this is where benda ni yang tuan-tuan puan-puan kena tengok lah. So kalau tengok pun dia kata waktu seed round harga dia 0.02, and then waktu strategic round harga dia sekitar 0.04 lah. Dan dia waktu launch pun kalau kita tengok sini pun sekitar 0.04. Cuma bezanya yang masuk dekat strategic round ni dia dapat awal pada harga 0.04. Itu beza dia. Namun sebenarnya bagi saya tokenomics dia masih tidak lengkap sebenarnya. So sekarang ni saya akan tunjukkan dekat tuan-tuan perempuan, and saya akan run just an example ataupun simulasi ke kan. So tuan-tuan perempuan lepas ni memang boleh ikut strategi ni. Okay, first of all, this not financial advice. Ini adalah strategi yang saya guna. Sebab strategi ni adalah pure matematik yang mana tuan-tuan perempuan boleh guna. Okay, token yang saya akan gunakan sebagai contoh adalah token ni. Nama dia Crypto Nove. Ini adalah dulu waktu launchpad dekat DuckDAO Darkstarter, bawah DuckDAO Dime. Saya ada terlibat lah. Pada bulan bulan bila entah tak ingat, 2 bulan lepas ke something like that. Saya pun tak ingat. Tapi sebab saya memang akan beli launchpad dekat DuckDAO Dime selain dekat Polkastarter. So ini adalah nama dia Crypto Nove. Dan kalau tengok dekat sini, tokenomics dia agak jelas. Dia kata dia ada pre-seed round, strategic seed, private sale 2, IDO ni adalah listing, harga yang dia akan list dekat exchange lah. In this case dia tak list dekat Binance, dia list dekat Uniswap. Okay, so harga yang dia akan listing adalah sekitar 0.08, dan waktu pre-seed 0.04, waktu seed level 0.06, private sale 0.063, private sale tu 0.066. So harga dia berbeza-beza. And then dekat sini dia ada bagi tahulah, ni saya suka, dia kena ada lebih banyak information. Contoh dekat sini dia kata pre-seed ni dia akan ada lockup selama mungkin 4 bulan. 4 bulan ke 3 bulan. Sini dia kata 3 bulan, sini 4 bulan. Tak apalah, dia antara 3 atau 4 bulan. So ni unlock at TGE. TGE ni adalah hari yang dia akan jual. TGE maksudnya token generation event, ataupun hari jualan lah, hari jualan rasmi lah lebih kurang. So yang pre-seed ni diorang dah beli token pada 0.04, diorang kena lock up. Diorang tak boleh jual token diorang selama first 3 atau 4 bulan. Okay, yang strategic seed ni pula mereka tak ada lock up period lah. Tetapi pada hari kejadian, hari jualan, mereka hanya boleh jual 8.33% je dari pegangan mereka. Yang private sale pula diorang boleh jual 20% pada hari jualan. Yang orang biasa-biasa kalau macam kita nak masuk, tak ada masalah, beli boleh jual teruslah waktu hari kejadian. Okay, and ini dia punya agihan dia. Dia dah tunjuk semua ni. Okay, so sekarang ni saya akan run, bukan run lah, saya akan tunjukkan dia punya simulation. So ini tuan-tuan puan-puan kena take note betul-betul. Okay, so saya dah bahagikan. First thing first, saya nak tunjuk contoh modal adalah 1000. Okay, 1000.
So ada yang masuk waktu pre-seed, seed level, private sale, listing sale, tak ada masalah. Tapi kita andaikan bahawa setiap orang yang nak beli, mereka beli pada harga 1000 USD. Okay, itu kita punya modal lah. Okay, so orang yang beli dekat pre-seed ni, dia beli pada harga 0.04. So pada hari listing, dia memang tak boleh jual langsung lah. Tapi dengan 1000, dia punya bilangan token adalah sebanyak 25,000 token yang Crypto Nove ni. Okay, hari listing dia tak ada token lah. So memang ni semua tak adalah, tak relevan sangat untuk pre-seed. Next, kita tengok yang seed level ni. Seed level, harga yang dia beli adalah 0.06. And then hari kejadian dia boleh keluarkan 8.33%, which is around 1388. Yang ni adalah 1667 ni adalah bilangan token yang dia dapat lah dengan harga 1000. So yang dia boleh jual 1388. Dan yang private sale tu listing dan listing price ni tuan-tuan puan-puan boleh baca lah. Yang private sale ni pula unlocking dia 20%, yang dia boleh unlock dan dia akan dapat 3175 token. Private sale tu pula lepas unlock 20%, so dia akan dapat 3030. Listing price ni macam kita lah kan. Kita beli pada harga, contoh kita tak masuk semua, kita masuk macam orang biasa waktu harga launch kat market. Katakanlah kita dapat 0.08 kan. Then bilangan token adalah 12,500 lah pada hari listing tersebut. Okay, jadi next kita tengok dekat sini pendapatan jika dijual pada listing price. Okay, so orang yang beli pre-seed ni, dia memang tak boleh nak jual lah, dah kena lock kan. So orang yang beli dekat seed level, katakan dia dengan 1388 token ni lah kan, dia pergi jual, so dia akan dapat $83 je. Okay, sama juga yang pre-seed private sale one punya gang pula. Kalau Mamat tu masuk sini, dengan token dia ada $200 je dia akan dapat. And then ni pun sama $200. And then yang listing price, contoh kita beli kan, let's say harga dia kita jual pada hari yang sama, kita dapat balik duit kita lah 1000. Tak ada untung, tak ada rugi. Kalau yang dari level seed sampai private sale ni, golongan yang masuk ni, kalau diorang jual token, diorang akan jual pada harga yang lebih rendah daripada 1000. So selalunya geng-geng yang seed level private sale ni, orang yang masuk awal ni, diorang akan selalu nak dapatkan balik modal asal mereka. That's the game. Game diorang selalu akan dapatkan modal asal mereka. Jadi untuk macam yang beli kat seed level kan, modal dia 1000. Pada hari kejadian, dia nak at least sekurang-kurangnya dapat few hundred. Tak, 83 ni memang tak boleh. Bagi dia tak boleh kan. Jadi harga dia kena naik. So apa sasaran harga kenaikan adalah 12 kali ganda dalam 1200%, which is about 12 kali ganda. Jadi harga yang dia beli 0.06 sen ni kena naik 12 kali ganda. So bila dia naik 12 kali ganda, sasaran harga yang dia letakkan untuk jual adalah 96 sen tuan-tuan puan-puan. 96 sen. Dia beli pada harga 6 sen dan sasaran yang dia letak adalah 96 sen. Sebab apa? Sebab yang 1300 yang dia dapat tu, kalau dia jual pada harga ni, dia dah dapat modal dia yang 1000. Balance yang ada balance lagi berapa ribu, entah dekat 12,000 tu, dia boleh jual sebab dia akan dapat setiap bulan 8%. So setiap bulan dia akan dapat 1,300 dan dia boleh jual and dia akan setiap bulan dia boleh dapat duit lah kan. So bagi dia tak ada masalah. Tapi yang first unlocking day tu, dia kena dapatkan balik modal dia. At least kalau tak 1000 pun few hundred. Okay, next adalah golongan-golongan private sale 1, private sale 2. Mereka, dia orang kena dapatkan keuntungan 500% ataupun harga token tu kena naik at least 5 kali ganda. Kena naik 5 kali ganda dan harga sasaran mereka adalah 40 sen tuan-tuan puan-puan. Okey, mereka beli pada harga 6 sen
6.3 sen, 0.063 sen dengan 0.066 sen lah. So 6 sen dan sasaran mereka adalah 40 sen, so that diorang boleh dapat 1000. Okay, inilah game yang dimainkan oleh orang-orang yang awal masuk daripada kita. Jadi kita tengok apa yang jadi pada hari kejadian. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok, ini kita boleh gunakan DEX tu lah untuk tengok token-token yang baru launch dekat Uniswap kan. Nampak tak Echo ni sama macam Automata punya case. So dia buka pada harga ni, harga dia jual tu. Nampak tak dia naik sampai 0.79. 0.79 sorry 0.8. Maksudnya sasaran yang private sale diorang ni semua letak ni, diorang dah meet that target and diorang akan start jual. Sama juga seed ni, walaupun dia tak dapat 0.96, tapi at least dia dapat 0.87 pun tak apa, sebab setiap bulan lepas tu dia boleh jual-jual dan dia akan dapat lagi banyak daripada 1000 yang dia letak ni lah. Okay, tapi golongan private sale 1 and private sale 2 ni, kalau kita tengok dekat carta ni, private sale 1 and private sale 2 ni banyak juga diorang punya pegangan. Sorry, dia tak berapa clear dekat sini. So golongan seed level ni 5% je. Tapi yang dekat private sale 1 and 2, kalau gabung dua-dua ni dekat 21%. Jadi mereka ini lebih banyak, golongan ni lebih banyak. Maksudnya orang yang nak dapatkan untung lebih daripada 0.4, mungkin bagi dia 0.5, 0.6 pun dah cukup, and dia boleh terus exit the position. Sebab apa? Dia ada lagi balance 80% yang dia akan dapat bulan-bulan seterusnya lah, and dia still can make money out of it. Jadi ini kita dah tahu dah 0.4, yang ni 0.96. Okay, maksudnya kita dah boleh kena letak prediction atau expectation bahawa kalau kita masuk dalam 0.4 ni, better berhati-hati. Better berhati-hati sebab anytime mungkin dia boleh naik, dan by the time kita nak keluar, kita dah terlambat. So maybe kalau kita contoh listing 0.08, kita beli, kita masuk, tengok-tengok kita masuk dekat 0.2. So by the time dia pergi 0.4 ni, tuan-tuan puan-puan boleh rasa okay, ni dah untung 2 kali ganda dah, boleh keluar. So at least you are safe. You tak adalah beli dekat pucuk. You mungkin beli dekat tengah-tengah, tak apa lagi, at least untung you keluar. Sebab apa? Kita tengok dekat sini, dia naik sampai contoh 0.79. Lepas tu dia drop sampai 0.26, tuan-tuan puan, 0.26. Lepas tu the next day dia naik lah sikit sampai 0.33. Lepas tu dia dah tak naik dah, turun. So geng-geng yang beli dekat seed level ke, private sale punya level ke, diorang tak ada masalah. Sebab on that day of launching, diorang dah dapat untung, ataupun diorang dah cover balik modal asal dia. So lepas ni dia tunggu setiap bulan, dapat token dia jual, dapat token dia jual. So bagi dia tetap untung. Tapi kalau orang-orang yang beli, contohlah beli dekat 40 sen, 70 sen, 60 sen kan, mereka adalah yang akan kerugian. Sebab this whole thing ni, yang week panjang ni, dia mungkin akan berlaku pada dalam jangka masa sejam ke 15 minit ke. Sebab diorang ni semua dah letak marking dah. Mungkin bagi dia, contoh yang beli dekat private sale ni 0.4, dia mungkin rasa ni kalau 0.5 ni aku nak jual lah, 0.6 ni aku nak jual lah. So diorang akan start jual. Yang mana yang datang lambat tu, dan mereka akan sangkut lah. Memang kalau kita tengok grup Telegram ke kan, dia akan shield lah, dia boleh naik kan. Mungkin betul tuan-tuan dan puan, dia boleh naik. Tetapi kadang-kadang kita masuk ni, kita nak ambil profit secepat yang mungkin. Sebab by the time kita nak tunggu dia naik balik, kita tak tahu bila dia akan naik balik. Ataupun mungkin dia tak naik tuan-tuan puan-puan. Okay, so this is the information ataupun strategi yang saya nak share dekat tuan-tuan puan-puan. So lepas ni, kalau tuan-tuan puan-puan masuk dalam token yang baru launch kan, so at least tuan-tuan puan-puan dah tahu dah
golongan whale yang baru masuk ni, yang masuk dekat pre-seed level ke, seed level ke, strategic level ke, tak kira lah kan. Golongan yang masuk awal ni, tuan-tuan perempuan dah boleh predict dia akan take profit dekat harga berapa. So nanti tuan-tuan perempuan bila dah masuk, tuan-tuan perempuan dah tahu dah ini adalah harga yang diorang akan jual. Okay, aku bila dah reach time ni, aku pun nak jual juga. So that tuan-tuan perempuan tak mengalami kerugian yang besar. And then lepas tu kita tengok balik, lepas pump and dump semua dah settle, bila market structure dia dah ada satu support level yang kuat, and then tuan-tuan boleh masuk balik lah kalau tuan-tuan rasa projek tu boleh pergi long term. So this is the part yang saya nak share, sebab ramai yang saya nampak memang memang menyesal lah lepas dah beli kat atas kan. Lepas tu dia pun kata ini scam lah apalah kan. Hakikatnya tak. Satu benda tuan-tuan puan-puan kena ingat, projek tu dari sudut teknologi mungkin sangat powerful, sangat bagus dan sebagainya, tapi kalau tokenomics dia tidak begitu memberangsangkan dan sebagainya, dan memang tuan-tuan puan-puan ada risiko untuk terbeli di pucuk lah. Sebab most of the token launch dia memang akan gunakan tokenomics yang begini, sebab dia ada investor, dia ada venture capitalist kan. Diorang semua nak duit diorang dulu. Sebelum kita buat profit, diorang nak dapatkan duit diorang dulu. Itu yang tuan-tuan puan-puan kena ingat. Unless kalau launching dia fair launch. Fair launch maksudnya dia tak ada golongan strategic investor dan sebagainya. Pada hari kejadian semua boleh beli. Then that's a different case. That's a different case. Maksudnya semua dapat pada harga yang sama. Tapi yang ni dia ada beberapa golongan yang dah dapat pada harga yang lebih murah. So mereka of course akan cuba jual pada hari pertama and dapatkan keuntungan mereka secepat yang mungkin. Okay, so inilah yang saya nak share dekat tuan-tuan puan-puan. So kalau tuan-tuan puan-puan ada any feedback atau suggestion atau any improvement on this particular tokenomic strategy, feel free untuk komen dekat bawah, dan juga jangan lupa untuk like dan juga share. Kongsikan maklumat ni dekat kawan-kawan yang lain juga. Mungkin ada yang suka beli token-token baru, tetapi selalunya mereka end up terbeli dekat harga yang tinggi. Share knowledge ni supaya mereka tahu lepas ni kalau nak dah beli ni nak keluar dekat mana, ataupun adakah mereka dah terlalu lambat untuk membeli token tersebut. So at least kita dapat mengelakkan kerugian kawan-kawan kita lah. Okay, so itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.